Ya, perkembangan di Parlimen pada hari ini sangat rancak. Ramai yang memerhatikannya daripada saat awal pelantikan speaker dan juga mengangkat sumpah semua ahli Dewan. Sehinggalah kepada kemuncak yang ternanti-nantikan sewaktu mana undi percaya dilaksanakan. Dan itu adalah satu lagi episod daripada 3 episod dalam sejarah demokrasi negara kita bila mana undi percaya dilaksanakan dalam Dewan Rakyat. Dan begitu juga kita melihat perkembangan di seluruh negara dengan banjir yang masih lagi melanda. Kalau berdasarkan statistik yang dilaporkan, sehingga 19,000 orang mangsa sudah pun berada di tempat penginapan ataupun persinggahan sementara sebelum kita menantikan suasana ini akan usai. Namun hakikatnya esok lusa ini mungkin masih lagi air agak tinggi dan ditambah juga dengan keadaan hujan. Itu semua realiti yang bakal kita laporkan dari semasa ke semasa. Tetapi penting juga untuk kami berikan suluhan kepada aspek-aspek lain di dalam tadbir urus negara ini. Dan hari ini kita ingin melihat bagaimana kedudukan keusahawanan sebagai salah satu elemen untuk mengukuhkan lagi kestabilan negara. Untuk tujuan itu, tetamu pada malam ini adalah Yang Berhormat Dato' Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang Berhormat Datuk, selamat datang ke RTM. Terima kasih kerana ini bukan kali pertama di TV ataupun kali pertama di TV. Di TV. Tapi di sana di radio sudah acap kali. Sudah beberapa kali kalau di Sabah sudah. Jadi saya ucapkan juga selamat datang dan mungkin tidak terlambat saya nak ucapkan tahniah. Memikul 2 kerusi ni. Ini berat. Terima kasih. Satu tanggungjawab dan satu amanah yang begitu besar daripada rakyat. Sudah tentunya saya kira itu juga kepercayaan pimpinan negara melihat wibawa yang Datuk bawakan, pastinya melihat justru diletakkan di penampang dan kedamaian. Kedamaian. Okey. Terima kasih kerana hadir bersama kami walaupun dalam kesibukan yang ada. Mungkin kita bermula, Datuk, dengan melihat kemeriahan sidang Dewan Rakyat pada hari ini. Datuk tak panas ya? Datang nampak tenang saja ni. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu terima kasih kerana sudi menjemput saya ke bicara naratif khas pada malam ini. Dan seperti yang kita tahu, hari ini hari pertama sidang khas Parlimen selepas kerajaan baru dibentuk dan memang riuh. Memang meriah di Parlimen hari ini, terutama tentang undi percaya terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah pun kita luluskan di Parlimen. Tapi sebelum itu kita telah mulakan dengan pemilihan yang dipertua Dewan Rakyat, kemudian diteruskan dengan pemilihan timbalan-timbalan speaker. Dan kita juga prihatin dengan apa yang berlaku, insiden tanah runtuh di Batangkali. Dengan insiden banjir di Terengganu dan Kelantan, kita telah buat satu usul khas. Dan kemudian barulah usul undi percaya itu yang menyebabkan Dewan Rakyat meriah pada hari ini. Datuk, kemeriahan itu seperkara, tetapi saya kira rakyat juga ingin melihat. Kata orang muda sekarang ni, kena move on, Datuk. Kena menampak ke hadapan. Dan saya kira dengan undi percaya yang telah pun termaktub pada hari ini, kita harapkan Kabinet akan menggalas tanggungjawab ini dengan penuh kaliber dan juga sigap untuk bergerak ke depan. Saya kira dalam konteks portfolio ini, jadi saya selalu tanya dengan mana-mana anggota Kabinet yang tampil di rancangan ini, Datuk menjangkakan portfolio ini, Datuk, akan dipikul? Kita tidak menjangkakan, saya tidak menjangkakan sama sekali diberi portfolio ini sebab hanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri saja yang tahu. Dan oleh kerana beliau telah memberi tanggungjawab ini kepada saya, maka saya perlu deliver yang terbaik untuk rakyat Malaysia supaya Perdana Menteri tidak silap memilih anggota Kabinet yang telah beliau lantik. Jadi saya akan memberi yang terbaik dalam sepanjang perkhidmatan saya di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini. Dengan tidak menjangkakan itu, saya yakin untuk beberapa hari, mungkin seminggu ini selepas masuk ke kementerian, ada, saya selalu sebut sebagai eureka moment, ada kejutan, ada rupanya Kementerian Kuskop ini begini. Ada pengalaman begitu barangkali, Datuk? Sebelum saya ke kementerian ini, di Sabah saya pernah menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Dan sebelum itu saya bertugas di Kementerian Pembangunan Pertanian dan Industri Asas Makanan Sabah sebagai setiausaha politik. Dan apabila saya diberi amanah untuk menjadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini,
tidak asing bagi saya kerana kementerian saya yang sebelum ini juga banyak berkaitan dengan pembangunan usahawan. Dalam 2 minggu ini saya banyak mendengar taklimat daripada pimpinan ataupun pentadbiran kementerian saya, daripada KSU dan juga daripada agensi-agensi di bawah kementerian. Ada 10 agensi. Saya sudah melawat separuh daripada agensi ini, dan saya akan teruskan melawat agensi ini untuk mendalami. Saya pun walaupun tidak asing bagi saya, tetapi saya perlu mendalami dengan lebih lanjut lagi peranan agensi-agensi yang diletakkan di bawah kementerian untuk membolehkan saya memberi yang terbaik, terutama pada tahun hadapan dan tahun-tahun yang seterusnya. Ada beza antara portfolio dahulu di sana dengan pengalaman sebagai setiausaha politik dan kini menjadi menteri. Apa yang berbeza di antara pengalaman dahulu dan kini menjadi menteri di federal, di persekutuan tu? Oh ya, sudah tentu perbezaan yang paling ketara sekali. Sebagai menteri di persekutuan ini, kita akan melihat kepentingan dan fokus yang lebih besar, menyeluruh di seluruh negara. Dan yang kedua itu, kementerian ini memfokus kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana. Dan ini yang berbeza dengan portfolio saya sebelum ini, yang mana memfokus kepada isu-isu pembangunan infrastruktur luar bandar, dan hanya di peringkat Sabah saja. Tetapi saya seorang yang sukakan cabaran. Lebih besar cabaran itu diberi kepada saya, lebih kuat semangat saya untuk bekerja. Itu sebabnya apabila selama ini saya hanya menjadi adun di kedamaian, dan apabila saya diminta oleh kepimpinan untuk juga bertanding di parlimen, dia menjadikan cabaran itu besar, dan saya terima. Karena saya perlu membuktikan yang saya ini boleh memimpin, boleh berkhidmat. Itu saya yang seorang yang sukakan cabaran. Datuk sebut 2 tempat tu, saya bayangkan Datuk kena selalu balik kampung ni. Hujung minggu itu sebab kawasan. Ramai pengundi yang ternanti-nantikan. Ada 2 portfolio, ada 2 kawasan, DUN dan Parlimen. Betul. Pada minggu lepas 3 hari saya di Putrajaya dan 3 hari seterusnya di Sabah. Jadi hari Kamis itu saya di Penampang, hari Jumaat saya di Kedamaian, hari Sabtu saya di Penampang, hari Ahad saya di Kedamaian, dan barulah kembali semula ke Putrajaya. Dan saya mahu ini menjadi rutin saya. Walaupun saya tahu saya perlu juga menjelajah ke seluruh negara nanti, tetapi saya tidak akan lupa tanggungjawab saya kepada kedamaian dan juga kepada Penampang. Saya kira antara faktornya melihat pada usia, relatifnya Yang Berhormat Datuk adalah antara anggota kabinet yang muda, saya kira. Paling muda saya paling muda untuk kabinet yang ini Sebab itu barangkali Yang Berhormat Perdana Menteri tidak kata apa ini. Dia kata ini Datuk Ewan, dia boleh pergi balik Sabah. Pada saya kepimpinan ini tidak terletak pada umur. Tapi saya perlu membuktikan yang orang muda boleh memimpin. Itu. Orang yang termuda di dalam kabinet ini boleh memberi yang terbaik. Ini yang saya perlu buktikan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga kepada rakyat Malaysia. Dan juga saya kira pengundi Datuk juga merasa bangga dengan portfolio ini. Sebelum kita menjurus spesifik pada pengoperasian kementerian, kita diberikan beban perbincangan. Tajuk kita berkait tentang keusahawanan dan solusi kepada kestabilan negara. Apabila Datuk menjejakkan kaki di kementerian ini, bagaimana Datuk mempersepsikan keusahawanan ini dalam konteks peniaga kecil, usahawan dalam mencari kestabilan negara ini, Datuk? Sebaik saya diberi ataupun dimaklumkan tentang pelantikan di kementerian ini, saya sedikit sebanyak melihat laman web kementerian, apakah fungsinya, dan kementerian ini penting sekali untuk kita membela bukan hanya perusahaan kecil dan sederhana, tetapi juga penjajah dan peniaga kecil. Jadi dari segi liputan perkhidmatan itu begitu besar sekali. Dan di sektor keusahawanan PKS ini dia memberi pekerjaan kepada 47% rakyat Malaysia. Dan perusahaan kecil dan sederhana ini juga yang menyokong syarikat-syarikat besar, multinational companies di negara ini. Jadi peranan dan
perkhidmatan kementerian itu begitu besar sekali, dan betullah sesuai dengan tanggungjawab ataupun sesuai dengan tema ataupun tajuk perbincangan kita ini. Betul, keusahawanan itu menyumbang kepada kestabilan negara bila rakyatnya ada perusahaan, ada perniagaan, ada peluang pekerjaan. Bila rakyat ada pendapatan, dia tidak berlapar. Dan bila dia tidak berlapar, artinya dia boleh memiliki makanan sendiri, membeli pakaian sendiri, memiliki rumah sendiri. Itu pada saya faktor yang menyumbang kepada kestabilan negara, karena rakyatnya boleh menjalankan perniagaan dan ada pendapatan. Dia boleh memiliki keperluan asas. Ini yang kementerian mesti perkasakan. Dan inilah juga antara lain wawasan saya di kementerian inilah. Datuk, ya, selalu saja kalau diberikan tanggungjawab satu-satu portfolio itu, sewaktu Datuk menjeratkan kaki ke kementerian ini akan melihat realiti semasa. Kena pastinya perubahan zaman ini memerlukan pendekatan yang berbeza. Tetapi ramai juga anggota kabinet yang merasakan kalau dasar dahulu itu masih baik, kita akan teruskan saja. Ada elemen yang Datuk rasa kita perlu melihat secara berbeza berbanding dengan realiti sebelum-sebelum ini? Ya, pada saya dasar mana-mana dasar yang telah dibuat pada saya semua baik. Dan saya telah mengatakan kepada pentadbiran kementerian dan juga agensi-agensi, saya telah mengatakan kepada mereka, tanpa mengurangkan fokus kita kepada dasar sedia ada, kita hanya perlu tambah fokus kepada Sabah Sarawak, karena saya boleh melihat Sabah Sarawak dari segi aspek pembangunan keusahawanan agak keterbelakang sedikit berbanding dengan apa yang kita ada di Semenanjung. Itu yang pertama. Dan kedua, kita telah mengalami pandemik COVID yang membuat kita berpikir dengan lebih baik lagi bagaimana kita memperkasahkan sektor keusahawanan kita di negara ini yang bukan hanya terjejas kerana pandemik COVID, tetapi kerana keperluan dari kalau dulunya ekonomi tradisi kita kepada ekonomi baru yang memerlukan kita mendigitalkan kebanyakan perusahaan di negara kita. Ini antara dua yang saya fikir tumpuan kita apabila saya ditempatkan di kementerian inilah. Antara agenda yang mutakhir yang dekat saya digambarkan ada convention. Untuk tempoh terdekat. Mungkin kita perkenalkan convention ini akan berlaku. Ya, untuk makluman kepada semua rakyat di luar sana yang menonton segmen kita pada malam ini, kementerian akan menganjurkan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil di peringkat kebangsaan pada 22 Disember 2022 ini di PICC Putrajaya yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah. Dan memang Hari Penjajah dan Peniaga Kecil ini merupakan sambutan tahunan kita bagi kita memberi penghargaan dan meraihkan peniaga-peniaga kecil, penjajah-penjajah kita. Ini merupakan hari mereka lah. Kita telah mewartakan 18 Desember itu sebagai Hari Penjajah dan Peniaga Kecil. Tetapi pada tahun ini kita menganjurkan pada 22 Desember kerana pilihan raya dan penubuhan kerajaan baru untuk membolehkan Perdana Menteri yang baru ini datang bersama dengan penjajah-penjajah dan peniaga-peniaga kecil kita. Jadi pilihan tarikh itu bila saya tulis baru saya perasan. Tarikhnya cantik, Datuk. 22, 12, 22. Mudah-mudahan bukan hanya tarikhnya tetapi juga masa hadapan penjajah dan peniaga kecil ini lebih baik, sebaik dengan tarikh dia. Bermula pada tarikh inilah. Kita akan perdalamkan lagi tentang Hari Penjajah dan Peniaga Kecil ini, singkatannya HPPK 2022 bersama Yang Berhormat Menteri Usahawan dan Koperasi, Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kita berehat terlebih dahulu. Langkah-langkah keselamatan semasa dan selepas kejadian tanah runtuh. Apabila berlaku tanah runtuh, hubungi pihak berkuasa dengan segera. Beri amaran kepada keluarga dan jiran.
Berpindah segera sekiranya keadaan menjadi bahaya atau apabila diarahkan pihak berkuasa. Selepas kejadian tanah runtuh, jauhi kawasan runtuhan. Awas, banjir boleh berlaku selepas tanah runtuh. Periksa keadaan keluarga, jiran serta golongan kurang upaya. Beri rawatan pertolongan cemas jika ada yang tercedera atau sakit. Periksa tapak rumah dan tanah di persekitaran anda. Bersedia dan dengar pengumuman daripada pihak berkuasa. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Persediaan sebelum banjir. Dengar pengumuman melalui media massa. Ketahui pusat pemindahan terdekat. Tunggu arahan pihak berkuasa. Semasa banjir, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Isikan tong-tong dengan air yang bersih. Letak peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Tutup suis elektrik utama, injap utama bekalan gas dan air. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan. Ikuti laluan yang ditentukan, jangan terus mengharungi kawasan banjir. Pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari sungai dan longkang. Selepas banjir, dengar pengumuman di radio dan pihak berkuasa, jangan kembali ke rumah selagi tidak diarahkan. Periksa tanda binatang liar seperti ular dan haiwan berbisa. Awasi anak-anak daripada menghampiri tiang elektrik yang tumbang atau kabel elektrik yang terputus. Hubungi talian 999 untuk bantuan kecemasan. Kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, ketika monsun Timur Laut bakal melanda, marilah kita patuhi langkah-langkah keselamatan di musim banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan oleh pasukan bomber dan penyelamat. Nyawa lebih berharga daripada harta benda. Satu hati, satu jiwa, kita menghadapi cabaran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Ya, ini adalah naratif khas dan tetamu saya pada malam ini adalah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict. Saya jangka antara relatifnya anggota kabinet yang muda dan baru saja betulkan paling muda untuk pusingan pada kali ini. Jadi memikul dua tanggungjawab ADUN dan juga Parlimen, jadi satu beban tugas yang saya kira besar, pastinya memenuhi harapan pengundi-pengundi dan juga penduduk di kedamaian dan juga penampang. Sebelum kita berehat tadi menyentuh tentang HPPK, iaitu Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil, merupakan sambutan tahunan kalau apa yang saya dapat gambaran tadi. Okey, elok kita berikan suluhan tentang pengisian-pengisiannya, apa aktiviti dan program yang akan berlangsung pada kali ini. Ya, sebelum itu saya mahu betulkan tadi. Saya ada sebut kita mewartakan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil ini pada 18 November. Saya minta maaf tadi 18 Disember, tapi sepatutnya November. 18 November dan tahun ini kita adakan pada 22 Disember. Sejak bila HPPK ini dilaksanakan? Dari sejak tahun 2012. 2012. Sudah lama sebenarnya dan kita akan teruskan penganjuran inilah. Dan antara pengisiannya pada tahun ini kita ada beberapa pembentangan kertas kerja terkait dengan dasar keusahawanan negara. Kita juga ada dasar pembangunan penjajah dan peniaga kecil kita, dan ada program bicara dan juga perkongsian daripada usahawan-usahawan kita yang telah berjaya, dan kita ada karnival penjajah di PICC sepanjang
sambutan ini diadakan dan ada jualan murah juga kita adakan pada hari yang sama. Ya, saya bayangkan kalau hari penjaja dan peniaga kecil ini akan ada carnival, tetapi kali ini ada convention disebutkan tadi. Nah, betul, ya. Kenapa pendekatan convention untuk hari penjaja dan peniaga kecil? Ya, memang tradisinya kita menggilirkan konsep convention dengan konsep carnival ini. Pada tahun yang sudah kita telah mengadakan konsep melaksanakan hari ini, hari-hari penjajah ini dengan menggunakan konsep carnival. Dan pernah diadakan convention dan kita buat lagi pada tahun ini karena ada pembentangan kertas kerja dan juga perkongsian daripada usahawan-usahawan kita yang telah berjaya selama ini. Penting karena pembentangan kertas kerja, perkongsian ini kita harapkan dapat memberi motivasi kepada penjajah-penjajah dan peniaga-peniaga kecil kita ini. Karena pada saya perkongsian itu sendiri kalau dapat membina motivasi dan yang mendengarnya itu mengambil iktibar, mengambil apa yang sewajarnya, dia akan beralih daripada menjadi penjajah dan peniaga kecil kepada peniaga sederhana barangkali. Pada saya itu sesuatu yang baiklah. Building blocks daripada kecil-kecilan menjadi seorang usahawan yang lebih berjaya. Selalu saja bila kita menyentuh aspek usahawan, peniaga, pembiayaan ini tak akan terlepas daripada persoalan yang akan selalu ditanyakan. Bagaimana Kuskop menangani aspek pembiayaan ini? Apa nasihat Datuk? Ya, daripada 10 agensi yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini, ada beberapa agensi yang dipertanggungjawabkan sebagai agensi yang memberi pembiayaan. AIM contohnya memberi pembiayaan kecil kepada peniaga-peniaga kecil kita, terutama golongan wanita. Kita ada agensi Tokun juga yang memberi pinjaman dan juga modal kepada usahawan-usahawan kita. Dan kita juga ada SME Bank, kita ada Bank Rakyat juga yang turut sama menyediakan pembiayaan. Dan dalam sudut itu sebenarnya kita mempunyai agensi yang cukup besar untuk memberi kemudahan pembiayaan kepada usahawan-usahawan kita, termasuk penjajah-penjajah dan peniaga-peniaga kecil kita ini. Selalu saja timbul yang dibincangkan bila bab pembiayaan ini adalah kelayakan. Dan kita juga tahu realitinya di sepanjang tempoh pandemik sebelum ini ada ramai saja peniaga yang mula gulung tikar. Jadi dalam konteks ini apakah ada elemen membantu menampung mereka yang terjejas dan juga dalam konteks kelayakan pembiayaan ini, Datuk? Ya, setiap agensi yang saya sebutkan tadi memang ada kelayakan-kelayakan yang telah ditentukan untuk seseorang pemohon, seseorang usahawan itu memohon daripada agensi, dan itu yang saya minta kepada usahawan-usahawan kita, penjajah-penjajah termasuk peniaga-peniaga kecil kita ini berhubung terus dengan agensi-agensi yang saya sebutkan tadi, AIM, Tokun, SME Bank, Bank Rakyat, minta penerangan, minta penjelasan daripada mereka dan beritahu saya kalau agensi ini tidak mau beri penjelasan tentang syarat-syaratnya, tidak memudahcarakan, beritahu kepada saya karena saya di sini untuk membela rakyat kita yang ramai usahawan yang mendengar ni, Datuk. Betul ya, tanggungjawab saya. Saya kalau ada aduan, ini tanggungjawab saya untuk memastikan agensi kita memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan kita maklum sepanjang pandemik COVID kita ini, pelaksanaan PKP banyak yang terjejas dan saya percaya hampir semua kita ataupun semua kita terjejas dengan pandemik ini, termasuklah penjajah-penjajah, peniaga-peniaga kecil, perusahaan kecil dan sederhana kita. Ada agensi kita ini yang memberikan moratorium untuk tempoh tertentu. Ada juga agensi kita yang ialah membantu memudahcarakan
usahawan kita ini mendapat pembiayaan semula bagi menghidupkan perusahaan mereka. Ini antara lain peranan agensi yang saya sebutkan tadi ini untuk membolehkan perusahaan-perusahaan kita ini terus berjalanlah. Ya. Datuk menyebut tadi soal 10 agensi dan saya mendengar tadi beberapa kali Datuk menyebutkan soal Amanah Ikhtiar, SME Bank, ya, dan 10 ini ada specific areas, bidang pengkhususan, kerana kelihatannya macam beberapa disebut tadi tu memberikan pembiayaan. Ada aspek-aspek lain dalam peranan agensi ini, Datuk? Di antara semua 10 agensi ini ada yang bertanggungjawab tentang pembiayaan, ada yang bertanggungjawab tentang latihan, keusahawanan, dan ada yang bertanggungjawab tentang pembangunan koperasi dan juga pembangunan franchise kita. Contohnya Suruhanjaya Koperasi Malaysia membangunkan koperasi kita di seluruh negara, dan kita ada institut Institut Koperasi Malaysia juga yang sebelum ini dikenali sebagai Maktab Koperasi. Ini memberi latihan kepada ahli-ahli anggota koperasi lah. Dan selain daripada institut koperasi ini, kita ada juga Institut Keusahawanan Negara. Baru semalam saya dijemput untuk memberi penghargaan kepada 144 orang usahawan yang dilatih oleh Institut Keusahawanan Negara ataupun ringkasnya INSCAN ini. Yang berjaya kita latih, dan saya boleh lihat daripada alumni ataupun graduan yang telah dilatih oleh INSCAN ini banyak yang berjaya meningkatkan hasil jualan perusahaan mereka, dan itu yang memberi kebanggaan kepada saya. Dan selain daripada itu, agensi-agensi kita yang bertanggungjawab memberi pembiayaan seperti yang saya sebut tadi, Bank Rakyat, SME Bank, Token Nasional, kita ada EAM, kita ada juga agensi yang memberi grant, SME Corp misalnya, dan agensi lain yang membangunkan usahawan kita, Uda Holdings misalnya, dan juga Pernas yang bertanggungjawab untuk membangunkan industri franchise di negara kita. Inilah agensi-agensi dan pengkhususan agensi-agensi yang diletakkan di bawah kementerian ini. Sempat saya mencatatkan ini 10 itu, Suruhanjaya Koperasi, Bank Rakyat, Tekun, SME Corp, INSCAN yang Datuk sebutkan tadi, IKMA, Uda Holdings, Pernas, SMB Bank, dan juga Amanah Ikhtiar. Ini seperti yang digambarkan, ada yang memberikan pembiayaan, ada yang memberikan grant. Selalunya kami yang berniaga ni minat bunyi grant itu, dia punya antena dia tiba-tiba agak sensitif. Tetapi selepas pertemuan mungkin dengan 144 usahawan yang semalam di INSCAN, apa dapatan melihat kepada cabaran yang mereka hadapi? Kalau boleh Datuk kongsikan. Adakah kita berjeda terlebih dahulu ataupun kita tangani? Okey, mungkin kita tangani itu terlebih dahulu. Apa cabaran yang dihadapi oleh usahawan kita? Sebelum mereka dilatih oleh INSCAN, memang pun usahawan-usahawan kita ini sudah menjalankan perniagaan, tetapi banyak yang berhadapan dengan quality ataupun bagaimana produk mereka itu dibangunkan dari segi packaging misalnya. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana produk mereka itu dijual secara online. Dan yang seterusnya, bagaimana usahawan ini membentuk, membina networking dengan perusahaan yang sama. Jadi ini semua dilatih di INSCAN, dan apabila saya mendengar taklimat dan juga perkongsian daripada usahawan yang dilatih di INSCAN, saya sangat gembira kerana ada yang dapat meningkatkan hasil jualan lebih daripada 200%. Kalau selama ini hasil jualannya 50,000 misalnya, selepas dilatih dia hasil jualannya lebih daripada 100,000. Ini satu contoh yang sangat baik. Datuk melihat cabaran kita semasa berdepan dengan COVID itu, banyak perniagaan yang ditutup, itu kita tahu, dan masih ada beberapa mungkin usahawan yang cuba untuk bangkit kembali. Dalam realiti pada hari ini, apakah kita sudah berada dengan kedudukan di mana ekonomi kita bersedia untuk kembali pulih seperti sebelum COVID, atau perubahan sudah berlaku di dalam bidang keusahawanan sehari ini? Kementerian kita telah melaksanakan satu kaji selidik pada bulan November tahun ini, baru-baru juga. Dan kita dapati masih banyak perusahaan kecil dan sederhana ini yang berhadapan dengan situasi mencabar untuk
dipulihkan ataupun untuk perniagaan mereka ini beroperasi seperti sebelum COVID. Saya ambil contoh laporan daripada hasil kaji selidik kita ini. 56.4% perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini dari segi prestasi jualan menurun daripada bulan Februari hingga bulan Mac tahun ini. Hanya 34% saja yang ada peningkatan jualannya. Tetapi selepas ekonomi kita dibuka sepenuhnya menjelang hujung tahun pada tahun ini, hampir 50% perusahaan ini telah meningkat hasil jualannya. Ini sesuatu yang baiklah karena kita telah membuka sektor ekonomi kita sepenuhnya. Tapi yang juga mencabar daripada keseluruhan PMKS kita ini hampir 1.2 juta. Statistik kita pengusaha mikro, kecil dan sederhana ini yang merisaukan kita karena ada 2.7% yang gulung tikar karena pandemi COVID-19 ini. Dan 2.7% daripada 1.2 juta itu satu jumlah yang besar. So ini cabaran bagi kementerian untuk pada saya membantu semula. Dan dalam masa yang sama kita perkasakan 97% tadi yang masih menjalankan perniagaan tetapi perlu dibantu dari segi latihan keusahawanannya, dari segi pembiayaan modal baru kepada perniagaan mereka. Dalam bentuk modal kepada mereka untuk pulih ataupun juga diberikan dalam bentuk fasilitasi yang lain? Modal pinjaman dan juga fasiliti lain yang diperlukan oleh mereka lah. Tetapi kita akan melihat, kita akan meneliti apa keperluan mereka yang kita boleh salurkan melalui agensi-agensi kita. Ada yang tidak memerlukan modal barangkali tetapi dia memerlukan latihan keusahawanan. Itu yang kita akan bantu salurkan melalui institut keusahawanan kita. Itu yang kita akan perdalamkan. Untuk kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas ini. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat.
Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan. Kita akan bersedia untuk memastikan bahawa masalah-masalah perburuhan itu dapat diselesaikan dengan sebaik yang mungkin. Keselamatan sosial bagi pekerja-pekerja akan sentiasa dilindungi. Pada masa yang sama, untuk memastikan negara kita mempunyai tenaga mahir yang mencukupi. Kita juga akan mengadakan pelbagai kajian dan penyelidikan dalam negeri dan juga di peringkat antarabangsa dalam memperkukuhkan dan memperkasakan program TVET di negara kita. Ya, ini adalah bicara naratif secara langsung. Saya menemani Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict. Kita sudah membicarakan di awal tadi tentang agendanya, programnya. Saya ulang semula, HPPK iaitu Hari Penjaja dan Peniaga Kecil. Diadakan di Putrajaya, PICC. Betul ya, pada 22 Disember ini. Selalunya diadakan pada 18 November. Itu yang telah pun diwartakan. Tetapi disebabkan oleh peralihan pentadbiran kerana Yang Amat Perdana Menteri yang akan melancarkan nanti. Ada carnival dan ada convention. Saya kira boleh kita, orang macam saya ini mungkin pergi untuk carnival tu lah. Nak tengok apa tarikannya pada ketika itu. InsyaAllah kita boleh pergi, dekat saja, tak ada masalah. Dan kita juga bercakap tadi tentang beberapa insentif, beberapa agensi yang melaksanakan usaha untuk memberikan pembiayaan, grant dan juga latihan. Di awal perbincangan tadi, Datuk, ada kita menyebut soal digital dan ini satu dimensi baru dalam perniagaan. Saya melihat berkebetulan PKP, MCO yang berlangsung ini sebenarnya sudah pun mendorong kita, sama ada kita peniaga ataupun kita pengguna, pergi kepada budaya baru soal pendigitalan ini. Bagaimana Kuskop Kementerian melihat elemen ini untuk suatu pentas baru kepada pemain-pemain peniaga kita? Ya, betul, pandemik COVID-19 telah memaksa kita untuk berfikir dengan cara baru. Termasuk resetting ekonomi kita, resetting pentadbiran kita yang sepatutnya. Ini termasuklah dari segi pembangunan keusahawanan. Bayangkan dalam sepanjang kita dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan itu, kita berada di rumah, tidak banyak pergerakan. Dan ianya memberi peluang kepada kita, kepada usahawan-usahawan untuk membina ataupun meneruskan perusahaan mereka dibangunkan secara digital. Kita pun tahu banyak yang boleh dilakukan secara digital hari ini. Grab dan sebagainya yang sangat berjaya sekali, dan banyak lagi aplikasi secara digital ini. Cara baru kita bukan hanya berniaga, tapi cara baru kita berurusan dengan mana-mana pihak, termasuk dengan pihak kerajaan. Itulah juga wawasan dan fokus baru Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bagaimana memperkasahkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini, bisnes mereka, perniagaan mereka itu dibangunkan, diperkasahkan melalui pendigitalan. Itu yang sebabnya saya menyebut tadi peranan INSCAN, Institut Keusahawanan Negara itu. Salah satu pengisian yang dilatih di INSCAN ini adalah latihan yang berkaitan dengan digitalisasi perniagaan mereka. Itu sebabnya ada yang saya sebut tadi. Ada yang dapat meningkatkan jualannya lebih daripada 256% selepas dilatih oleh INSCAN bagaimana menjual produk mereka secara online. Itu sebahagian daripada latihan secara digital, latihan keusahawanan yang diberikan
yang diberikan kepada usahawan kita ini secara digital, dan sepanjang PKP itu pun latihan itu sendiri pun dilaksanakan secara online. Diteruskan juga. Jadi bayangkan pendekatan itu membuatkan kita berpikir dan berkhidmat dengan cara baru, dan kementerian ini juga bertanggung jawab diberikan KPI untuk membangunkan usahawan-usahawan kita. Walaupun saya perlu berbincang dengan YB Menteri Komunikasi nanti tentang agensi yang diberikan mandat untuk membangunkan aplikasi ekonomi digital ini, walaupun tidak diletakkan di bawah kementerian, tetapi KPI-nya diletakkan kepada kementerian ini. Itu sebabnya saya melihat kalau KPI itu sudah diletakkan di kementerian ini, maka saya ataupun kementerian ini perlu diperkasakan dengan satu agensi yang boleh kita boleh kita gunakan untuk memenuhi KPI yang telah diberikan kepada kita. Tapi itu saya akan bincang dengan rakan sejawatan saya dalam kabinet lah. Bila bercakap soal keusahawanan berasaskan digital ini, selalu saja dikaitkan dengan usahawan muda, anak-anak muda, kerana dianggap mereka ni lebih savvy, mereka lebih selesa, ekonomi gig juga selalu saja dikaitkan dengan mereka. Tetapi di waktu yang sama saya kira ini juga penting kerana untuk kerajaan, bahkan pentadbir menjanjikan ada pekerjaan adalah suatu yang mencabar dalam realiti pada hari ini. Itu harus digalas oleh kementerian juga, KUSKOP, supaya anak muda berbondong-bondong pergi kepada perniagaan, Datuk. Saya setuju. Kalau kita lihat dalam pilihan raya yang baru-baru diadakan ini, penglibatan generasi saya, adik-adik saya, generasi muda ini dalam pilihan raya berkempen secara online, menggunakan aplikasi TikTok, media sosial dan sebagainya. Kenapa tidak mereka mengambil kesempatan ini untuk melibatkan diri dalam sektor keusahawanan berasaskan digital? Kalau kita boleh berkempen menggunakan TikTok, menggunakan media sosial lain-lain, saya jemput dan saya cabar anak-anak muda ini. Daripada 5 tahun sekali kita berkempen atau setiap hari bercakap tentang politik, lebih baik kita bercakap tentang bagaimana kita ini ada pendapatan melalui penglibatan di dalam sektor keusahawanan. Dan itu sebabnya saya menjemput dan mencabar anak-anak muda ini yang segenerasi dengan saya ini tampil. Agensi kita sedia menjadi pemuda cara sekiranya mereka ini berminat. Kita juga ada program Siswaza, usahawan Siswaza. Beberapa agensi kita telah bekerjasama dengan IPTA, dan saya berharap dan saya ingin melihat agensi kita ini juga bekerjasama dengan IPTS juga. Bagaimana Siswaza ini sebaik mereka habis selesai pengajian di universiti, di college, kita boleh membangunkan mereka terus. Kerana kita tahu kalau untuk mencari pekerjaan sangat persaingan itu sangat ketat sekali. Tetapi dalam bidang keusahawanan ini sentiasa terbuka. Ya, ini yang kita aloh-alohkan lah. Bukan hanya sektor bukan hanya program usahawan Siswaza, tapi banyak program pembangunan usahawan belia yang memang kita laksanakan melalui agensi-agensi. Dan itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita boleh berkempen politik menggunakan media sosial, kenapa tidak kita pula mula berniaga, mula berkeusahawanan secara digital dengan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial juga. Ini yang lebih penting. Kita tahu bahawa digital ini adalah pemberdaya, istilahnya enabler yang membantu. Dan saya tertarik tadi satunya kerana Yang Berhormat Datuk sendiri datang daripada DUN dan Parlimen, dua-duanya di Sabah. Di waktu yang sama juga soal enabler ini, kerana di awal tadi Datuk ada menyebut keusahawanan di Sabah dan Sarawak mungkin agak terkebelakang berbanding di sini. Ada pendekatan khusus untuk Sabah misalnya, Datuk? Itu yang saya katakan awal tadi, antara wawasan dan fokus saya yang telah saya nyatakan kepada kementerian dan agensi-agensi. Tanpa mengurangkan fokus kementerian sedia ada, saya hanya mahu fokus tambahan kepada Sabah Sarawak dalam kita membangunkan sektor keusahawanan mikro, kecil dan sederhana di Sabah dan Sarawak.
Dan kita tahu di Sabah ini terkebelakang bukan hanya dari segi peluang-peluang, program-program keusahawanan, sokongan-sokongan daripada kerajaan, dari segi kemudahan infra. Dengan liputan telekomunikasi, network yang bermasalah di kawasan saya. Di Penampang yang hanya 10 minit, 15 minit daripada Bandaraya Kota Kinabalu. Pun masih banyak kampung yang tidak ada talian internet. Jadi bagaimana kita mahu memperkasa sektor keusahawanan itu yang di desa, di suburban ini, di daerah yang bersebelahan dengan bandaraya pun ada masalah. Jadi itu sebabnya saya mengatakan fokus tambahan perlu diberi kepada Sabah dari segi program, sokongan, pembiayaan kita akan sediakan dalam masa yang sama. Saya akan berbincang dan akan meminta mendapatkan komitmen daripada rakan-rakan sejawatan saya dalam kabinet menyediakan infra seperti talian telekomunikasi, liputan internet dan sebagainya. Di Sabah saya berjumpa dengan usahawan yang dulunya di KL balik ke Sabah. Ada kerja yang mereka boleh selesaikan 1 hari di KL karena liputan internet yang cukup baik. Tetapi di Sabah mereka makan masa 1 minggu baru siap sebab logistik internet dan sebagainya. Ini yang saya sebut tadi, fokus tambahan perlu diberi kepada Sabah dan Sarawak. Mengingatkan saya kepada insiden melibatkan adik Viviana Mosibi. Nak mencari internet kena panjat pokok, kena di hujung jorai tertentu baru dapat liputan, baru boleh buat assignment pengajiannya. Kita akan perdalam tentang ini bersama Yang Berhormat Dato' Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Berehat terlebih dahulu. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Langkah-langkah keselamatan di luar dan di dalam rumah ketika tanah runtuh. Sekiranya anda di luar rumah, jauhi laluan dan kawasan tanah runtuh. Lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuh-tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok. Jika tiada pilihan, segera peluk tubuh anda membongkok seperti bola. Lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Sekiranya anda di dalam rumah, duduk diam di dalam bangunan dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.
salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita, dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Ya, masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kehangatan sidang Parlimen hari ini dibawa masuk dalam perbincangan kita hari ini, dan pentingnya untuk kita memahami tentang keusahawanan sebagai asas dan solusi kepada kestabilan. Kita tahu ekonomi ataupun kemakmuran itu adalah kunci. Datuk, saya suka tadi bila Datuk kata kalau tak ada pekerjaan, sebab kita makan kuih tiaw tadi. Teringat balik Datuk kata ini kuih tiaw ni kalau RM1 pun kalau tak ada pekerjaan jadi mahal, Datuk. Betul, ya, betul. Itu satu realiti yang kita kena fahamkan. Jadi keusahawanan ini menjadi satu picu yang menjadi semakin penting dalam keadaan kerajaan sudah tidak boleh menjanjikan akan ada pekerjaan. Betul. Kerana sektor pekerjaan sedang berubah. Tetapi yang penting juga kita kaitkan adalah kestabilan dalam kerangka kerajaan perpaduan ini. Pada hemat saya, alhamdulillah, sekurang-kurangnya tadi beres satu peringkat, iaitu undi usul percaya. Itu penting. Dan kita juga mengharap biarlah habis satu penggal, Datuk. Janganlah nanti dia berbolak balik, nanti banyak kerja yang tak boleh dibereskan, Datuk. Betul, ya. Itu sebabnya penting undi percaya tadi. Dan pada beberapa hari yang lepas kita telah menandatangani satu perjanjian perpaduan dengan semua pakatan politik yang membentuk kerajaan perpaduan ini, dan saya amat percaya perjanjian ini dengan undi percaya pada hari ini dapat memastikan kestabilan politik untuk tempoh 5 tahun. Kerana ini penting. Dengan kestabilan politik ini kita boleh membina satu ekosistem yang baik untuk aktiviti ekonomi kita, aktiviti kemakmuran rakyat kita, dan juga hubungan di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak itu dengan kerajaan persekutuan ini yang perlu diharmonikan daripada apa yang kita ada selama ini. Saya kira model kerajaan perpaduan ini, kita ada Sabah, kita ada Sarawak, itu adalah yang sebaik-baiknya. Kebetulan pula 148 kursi itu adalah sebuah angka yang agak besar, 2/3. Jadi ini satu kesempatan juga untuk kita menggembling potensi yang Datuk ada 2 kawasan di Sabah, ada penampang kedamaian tu, Datuk. Ya, bagi kami di Sabah ini, tanpa Sabah tidak akan ada Malaysia. Kita membentuk negara ini melalui satu perjanjian Malaysia 1963 dan MA 63 lah ni. MA 63 dan kerajaan perpaduan ini mempunyai tanggungjawab yang besar untuk deliver perjanjian ini kepada rakyat Sabah, Sarawak dan juga rakyat kita di Semenanjung berasaskan kepada perjanjian ini. Dan sudah tentu saya daripada Sabah bukan hanya melihat kepada hal-hal pembangunan keusahawanan dan koperasi, tetapi saya akan bercakap tentang hak-hak Sabah dalam perjanjian itu, karena ini penting. Tanpa ini dibincang di dalam kabinet, tanpa hak Sabah dan Sarawak ini dimuktamadkan dalam kabinet, ia tidak memberi keharmonian kepada hubungan di antara dua wilayah ini, wilayah Semenanjung dengan wilayah Borneo ini. Itu yang penting juga, sebab hubungan ataupun keharmonian antara wilayah ini boleh membentuk kestabilan politik. Itu sebabnya kita mengaluluhkan penglibatan GPS dan JRS daripada Sabah dan Sarawak itu menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan itu, dan sudah tiba masanya untuk kerajaan perpaduan ini deliver
hak Sabah dan hak Sarawak. Okey. Dalam perlembagaan, contohnya hak Sabah ke atas 40% hasil persekutuan di Sabah itu mesti diserahkan kepada rakyat Sabah. Dan inilah antara tanggungjawab saya sebagai satu daripada hanya 2 orang menteri daripada Sabah itu yang dilantik dalam kabinet. Satu ekspektasi besar diberikan oleh rakyat Sabah kepada saya dan rakan saya, saudara Armizan. Itu yang pentingnya kerajaan perpaduan ini, walaupun hanya 2, apa yang penting apa yang kerajaan perpaduan ini boleh deliver kepada Sabah dalam konteks kerajaan perpaduan inilah. Apabila Datuk menyebut soal ekspektasi, saya suka untuk memperdalam sedikit elemen ini, apa yang kita sebut sebagai managing expectation. Kerana apabila parti-parti daripada Sabah juga menyertai gabungan ini, tentu saja di dalam congak dan juga formula yang ada ni ada keterbatasan yang tersendiri. Masing-masing mengatakan, oh, kerusi saya paling banyak. Saya sebelum ini dengan anggota kabinet DAP juga mengatakan begitu. Ahlinya agak tidak selesa kerana kata kerusi banyak tapi jumlah kabinet sedikit, dan begitu juga Datuk menyebut Sarawak, Sabah mengharapkan. Jadi apa mesejnya kepada penonton kita, khususnya orang Sabah apabila Datuk sebut 2 orang saja menteri penuh dari Sabah ini? Ya, sudah tentu apa juga yang diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, banyak yang tidak puas hati. Bukan hanya di Sabah, bukan hanya di Sarawak, tapi di Semenanjung pun banyak yang tak puas hati. Tapi pelantikan sudah dibuat. Apa yang penting adalah kabinet ini perlu bekerja dan berkhidmat dan memberi yang terbaik kepada rakyat negara ini. Dan dalam konteks penglibatan hanya 2 orang daripada Sabah dalam kabinet itu, apa yang penting adalah komitmen dan apa yang kabinet kerajaan perpaduan boleh deliver kepada rakyat Sabah. Selain daripada hak-hak Sabah dalam perjanjian Malaysia, dalam perlembagaan Malaysia, juga komitmen pembangunan. Jadi saya mulakan dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Itu yang saya sebut tadi. Tanpa mengurangkan fokus kementerian sedia ada di seluruh negara, saya hanya mahu fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak. Jadi saya kena mulakan dengan kementerian saya dulu. Betul. Jadi kita kata orang, we have to walk the talk. Betul, ya, betul. Tapi kita juga tidak mahu melupakan elemen program yang mutakhir yang dekat ini. Dalam 1 minit yang berbaki ini, mungkin masanya untuk Datuk kita mengulang semula HPPK, Hari Penjaja dan Peniaga Kecil ini, Datuk. Kita promosikan semula. Saya sekali lagi ingin menjemput kepada semua rakyat Malaysia yang mendengar siaran ini, jemput datang ke PICC Putrajaya pada 22 Disember ini untuk kita meraihkan sambutan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Kebangsaan yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini Putrajaya tahun ini. Tahun hadapan saya minta ini dianjurkan di Sabah. Dan seterusnya barangkali ke Sarawak dan juga ke sebelah utara. Sebab penjajah ini kita akan keluar daripada Putrajaya. Ini satu pembaharuan wawasan kita di kementerian ini. Oh, mewah lah nanti pasar tamu. Tidak, penjajah ini dia berniaga di pasar, di tepi jalan. Jadi kita kena keluar daripada Putrajaya untuk melihat keadaan sebenar penjajah kita. Maksud saya nanti semakin meriah lah. Semakin meriah. Jadi jemput semua datang. Jemput 22. Katanya ada pasar tamu juga di Semenanjung ini. Saya tahu ada pasar Filipina, pasar tamu Sabah ada di Bangi ya? Ya, saya akan melawat juga. Pasar Borneo di Bangi dan juga di Johor nanti. Saya hanya mendengar sebelum ini tapi belum pernah ada kesempatan. Sukalah usahawan yang ada di Pasar Borneo tu, menterinya sendiri akan hadir. Datuk, terima kasih kerana bersama kami di dalam 1 jam ini yang sangat bermakna, dan juga tahniah sekali lagi. Saya kira menggalas tugas yang besar, bukan hanya soal keanggotaan dalam kabinet, 2 kerusi penampang dan juga kedamaian. Jadi mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk menggalas tanggungjawab ini. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.